أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu segala nikmat yang sedia ada itu dikekalkan Allah dan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 199 iaitu kisah sambungan cerita kisah Junaid dengan seorang faqih. Baik. Faqala al-faqih izhar li alamatan ala dhalika. Faqala al-Junaid li syakhsin faqala al-Junaid li syakhsin خذ هذا الحجر وارمه وسط حلقة هؤلاء الفقراء فجاء ورماه فصعقوا كلهم بقولهم الله الله ثم أمره بحجر آخر أن يرميه في وسط حلقة من جماعة من الفقهاء فلما رماه نظروا كلهم إليه شزرا وقالوا ما يجوز لك أن تضربنا وهذا حرام عليك وهذا حرام عليك. وقال للجنيد أنا أستغفر الله ثم صاحبه وصار من أخص أصحابه. Artinya, baik, berkata faqih. Jadi kisah asalnya seperti kalau kita boleh buat kesimpulan yang lepas tu bila pertemuan kisahnya bila ada sekelompok murid yang belajar dengan seorang faqih ni, Tok Fiqh ni, alim fiqh ni, lari meninggalkan majlis pergi belajar dengan Junaid. Jadi faqih ni marahlah. Sekali dia pun mari tanyakan Junaid ni tentang persoalan ni, maka berlakulah dia pun faqih ni pun bila dia tahu murid dia ni pergi belajar dengan Junaid, jadi dia mencerca, mencela, kata uduh-uduh. Sekali Junaid pun menghantar utusan lah kepada dia. Maka berlakulah diskusi ni. Sekarang sambungan dia. Baik, artinya berkata faqih itu bagi Syekh. Jadi ahli fiqh ni dia kata kepada Syekh Junaid, zahirkan olehmu bagiku akan alamat atas yang demikian itu. Tunjuk tanda mana yang mengata jalan ahli tasawuf ni lebih dekat, lebih cepat untuk mencapai maksud, untuk mencapai untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum ni faqih ni, Tok Fiqh ni dia kata jalan kami, yakni jalan ahli fiqh ni lah jalan yang paling dekat sekali untuk sampai kepada Allah. Junaid kata dah. Junaid kata jalan ahli tasawuf. Junaid tak kata jalan ahli tasawuf. Itu yang paling dekat sekali. Sekarang faqih ni minta dalil. Mana bukti? Tunjukkan kepada aku bukti yang mu kata tu.
iaitu bukti yang dikata oleh Junaid bahawa jalan ahli tasawuf ni lah yang lebih dekat untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini alamat membenarkan perkataan Syekh Junaid itu. Baik, maka kata Syekh Junaid. Jadi Syekh Junaid pun nak membuktikanlah dakwah yang dia kata itu. Baik, maka kata Syekh Junaid itu, bagi orang yang hadir padanya, ia beritahu kepada orang yang ada tu, yang hadir tu, ambil olehmu akan batu. Disuruh orang yang hadir di situ tu ambil batu. Ambil olehmu akan batu ini dan lontarkan olehmu kepada pertengahan duduk orang yang keliling di dalam fuqara ahli sufi. Yang ni mau ambil batu, mau pelekong ke mana? Pelekong ke tempat ahli-ahli tasawuf tu berkumpul. Mereka ni majlis mereka lah, mereka duduk beramal dan sebagainya. Secara beramai-ramai tu mau ambil batu, mau pelekong kepada mereka tu. Orang yang keliling di dalam fuqara ahli sufi yang berzikir itu, majlis zikir mereka dah, mereka tengah berwiri berzikir ramai-ramai ni, mau ambil batu pelekong. Sebab gitu. Tengok gua ni jadi. Baik. Maka datang orang yang disuruh oleh Syekh Junaid itu dengan batu itu. Maka orang berkenaan tu bawalah batu tu. Maka melontar ia akan dia pada pertengahan perhimpunan orang yang fuqara yang berzikir itu. Maka dia buatlah, dia lontar batu tu, dia pelekong batu tu kepada kelompok ahli-ahli tasawuf tengah berdiri berzikir ni. Baik, maka berteriak sekalian mereka itu. Jadi bila batu ni masuk ke halaqah mereka ni, tempat perhimpunan mereka ni, semua mereka bertepi berteriak. Berteriak sekalian mereka itu. Tetapi terlebih lagi mereka itu di dalam asyik akan zikrullah. Maksudnya mereka berteriak dan bahkan mereka lebih khusyuk lagi, lebih asyik lagi zikir. Jadi kuat zikir. Jadi kalau di dalam teks Arab tu dia sebut sini, dalam terjemahan dia mungkin terlepas tu, dia kata dia kata macam mana? Bila dia lontar batu tu, mereka ni berteriak menyebut Allah, Allah. Menyebut Allah, dah sebut benda lain. Tak ada menatang ke apa ke, tak ada. Allah, Allah dia sebut. Lepas tu kuat berbiri. Kuat mereka ni berbiri. Asyik akan zikir mereka itu, serta mengangkatkan suara mereka itu menyebut Allah, Allah. Dia disebut. Keriang sikit disebut. Jadi berteriak dan mereka pun menyebut secara yang lebih kuat, yang Allah, Allah. Baik, kemudian maka menyuruh pula Syekh Junaid itu akan orang yang melontar itu dengan batu yang lain akan melontar kepada pertengahan perhimpunan duduk berkeliling orang yang fuqaha. Lepas tu Syekh Junaid suruh pula ambil batu lain, pergi pelekong kat Nulon. Kelompok yang tempat perhimpunan ahli-ahli fiqh. Orang ahli-ahli, ulama-ulama ahli-ahli fiqh yang ramai berhimpun. Pergi pelekong kawasan tu pula. Orang yang fuqaha yang mengajarkan ilmu fiqh itu, maksudnya orang yang mengajar ilmu fiqh dalam perkumpulan mereka tu, mungkin pelekong situ. Baik, maka tetap kala melontar oleh orang yang disuruh oleh Syekh Junaid itu kepada pertengahan perhimpunan mereka itu. Jadi bila dia ni pergi melontar kepada tempat perkumpulan ahli fiqh ni, maka melihat sekalian mereka itu kepada orang yang melontar itu. Masing-masing duduk tengok ke orang pelekong tu, duduk cerelong. Tengoklah. Tengok. Padahal mereka itu sangat marah. Kita kalau tengok marah, kau cerelong lah. Orang duduk pakak tengok kau. Tengok dan kadang nak marah ke orang pelekong ni.
sangat marah akan dia. Baik, dan berkata mereka itu dengan perkataan yang keras. Sudahlah dia tengok nak marah tu, mudah dia kata lagi dengan kata-kata yang agak keras, kata-kata yang menunjukkan kemarahan lah. Nak marah ni. Tiada haruh bagi engkau melontarkan kami. Tak patut, tak boleh melekong kami ni. Gini. Ini marah ke orang pelekong tu. Baik, dan perbuatanmu itu haram. Buat ni salah. Dosa mu ni berpelekong. Ini marah. Dengan marah. Dan perbuatanmu itu haram atasmu. Baik. Maka berkata faqih, habis cerita tu. Maka berkata faqih yang tersebut dahulu itu, bila berlaku kejadian ini, lalu ulama fiqh yang sedang berdiskusi dengan Junaid ini berkata, apa yang dia kata? Aku mengucap astaghfirullah. Faqih tu kata astaghfirullah, aku istighfarlah. Sebab apa dia? Aku istighfar daripada perbuatanku yang menyalahi akan dikau. Aku menyanggahi pandanganmu tadi tu, mu kata gini, aku kata gini ni, sekarang aku istighfar lah. Nak kabarnya, kamu kabar tu betul, aku kata tu salah. Kata tu mereka ni. Menyalahi akan dikau itu. Baik, maka sekarang benarlah perkataanmu itu. Jadi kata tu mereka ni, diakuilah bahawa apa yang Syekh Junaid kata tu betul. Kamu kata jalan ahli tasawuf tu lebih dekat untuk mendekati Allah Ta'ala berbanding dengan jalan ahli fiqh ni, betul kata. Ahli fiqh ni sendiri membuat perakuan bahawa apa yang Syekh Junaid kata tu betul. Maka sekarang benarlah perkataanmu itu. Baik. Maka lalu ia jadi sahabat Syekh Junaid itu. Akhir sekali dia belajar dengan Syekh Junaid. Dia sendiri berguru dengan Syekh Junaid. Dan serta ia mengambil tarekat kepada Syekh Junaid. Bukan saja tu, dia ambil tarekat pula, ambil amalan khusus pula daripada Syekh Junaid. Dan jadilah ia yang terlebih hampir kepada Syekh Junaid itu. Akhir sekali dia menjadi murid Junaid, murid kesayangan Junaid. Dia jadi murid orang rapat dengan Imam Junaid ni. Dan tertentu, yakni murid khusus. Hak asalnya tak apa nak percaya, ingkar, tapi mungkin dia ada kejujuran. Bila Syekh Junaid memberi penjelasan ni, dia nampak, dia tahu. Akhir sekali dia belajar Syekh Junaid didik dia, beri amalan khusus dia. Akhir sekali dia jadi murid dekat antara murid khusus Syekh Junaid. Dan tertentu sangat kasihnya itu akan Syekh Junaid. Bahkan faqih ni dia jadi murid khusus dia. Bahkan dia sangat sayang, kasih sangat kepada Syekh Junaid. Habis cerita. Nak kabarnya daripada orang yang ingkar, akhir kali jadi belajar dengan Syekh Junaid ni. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, walillahil hamdu ala ni'amihi wa fadlihi al-amin. Jadi itu kisah yang didatangkan oleh Syekh Syekh Abdul Samad ni berkenaan dengan jalan yang dilalui oleh ahli tasawuf. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah ahli tasawuf, orang pasang kini ni banyak berlaku. Asal daripada mengingkari, menolak, akhir sekali Allah Ta'ala buka hidayah. Dan ghalibnya kita nampak orang tu sendiri dia ada kejujuran, cuma dia tak jumpa lubang, dia tak jumpa pintu. Dia sendiri ada keinginan, ada kejujuran nak tahu. Kita nampak sebahagian mereka itu tu jadi gitulah. Termasuklah Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari, pengarang kitab Ikan pun gitu juga kisah dia. Orang yang ingkar, orang yang tak percaya kepada tasawuf dan menyalahkan guru tasawuf berzaman tu. Tapi dengan kejujuran dia tu nak tahu, akhir sekali Allah Ta'ala bergerak je. Akhir sekali dia pun belajar dengan guru tu, hak dia salahkan dulu tu dia belajar. Lepas tu dia jadi pengganti guru dia tu, bahkan jadi tokoh besar dalam ilmu tasawuf tu. Demikian juga sebelum tu Imam Ghazali. Tadi juga ada. Begitu juga berlaku pada ulama-ulama besar seperti Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Kisah lebih kurang. Asalnya tak apa nak terima sebab dia tak nampak, tak ada buka lagi. Tapi dengan berkat guru tasawuf pada waktu tu, dengan hikmah mereka ni, dengan kebijaksanaan mereka ni,
maka menjadi sebab kepada terbukanya pintu makrifat ni. Akhir sekali mereka juga jadi ulama besar dalam bidang. Baik, tatimmah fi bayani fadilati salikina wa tariqati sufiyah. Ini suatu tatimmah, yakni kesempurnaan, penyempurna lah, pada menyatakan kelebihan orang yang menjalani akan tarekat ahli sufi ni, yakni orang yang belajar ilmu tasawuf dan cuba nak menghayatinya. Kelebihan dia. Ketahui olehmu, hai saudaraku yang berkehendak kemenangan di dalam dunia dan di akhirat. Dia kata, orang yang, wahai saudaraku yang nak kejayaan dunia dan juga akhirat, dan berkehendak lepas daripada terpedaya di dalam ilmunya, dan dia juga berharap supaya dia ni terselamat daripada tertipu dengan ilmu. Jadi inilah setengah ahli fiqh tu marah kepada ahli tasawuf kerana membicarakan tentang tertipu dengan ilmu. Jadi orang ahli ilmu marah dengar gitu. Kerana rasa macam orang kata ke dia. Padahal apa yang disebut oleh ulama tasawuf ni kaedah ilmu je berlaku keadaan macam mana orang boleh tertipu dengan ilmu sendiri. Tertipu. Jadi kita kalau tak tengok huraian tasawuf, kita akan kata salah lah kata-kata tu. Macam mana pula kita boleh tertipu dengan ilmu? Sepatutnya dengan ilmu lah kita jadi tak tertipu. Buah kita ni, pakaian kita ni. Tak, tu kata ahli tasawuf tu. Makanya sepatutnya bila ada ilmu lah kita selamat daripada tertipu. Tapi ahli tasawuf kata tertipu dengan ilmu. Ayo, marah ahli fiqh kepada kata-kata ulama tasawuf ni. Tapi kena tengoklah yang dia guna, apa maksud dia tu. Berkehendak lepas daripada terpedaya di dalam ilmunya, yakni orang yang ada hasrat supaya dia terselamat daripada tertipu dengan ilmu dia tu. Dan amalnya, ada juga tertipu dengan amal. Jadi benda-benda macam ni dibahaskan dalam tasawuf. Kadang ilmu fiqh dia tak ada faham macam mana orang boleh tertipu dengan ilmu dia sendiri, macam mana dia boleh tertipu dengan amalan dia. Bahawasanya hendaklah engkau bersungguh-sungguh, kata Syekh Abdul Samad, menjalani akan jalan tarekat ahli sufi ini. Yang ni kena ada kesungguhan lah untuk mempelajari dan cuba menghayati sikit-sikit menurut kadar kemampuan kita lah tentang pedoman-pedoman tasawuf ni. Belajar, tapi kena belajar lah, kena belajar dan cuba nak terak sikit-sikit mana-mana kita boleh buat dulu. Tapi disuruh bersungguh-sungguh, biar kita ada hasrat, ada kemahuan, ada kesungguhan. Baik, serta ia mengambil tarekat ini kepada ahlinya. Secara yang lebih khusus pula, dia ambil amalan tarekat ni, amalan-amalan khusus ni daripada guru dia. Guru dia lah, yang menjalani akan jalan ahli sufi itu, yang telah pun menghayati ilmu tasawuf ni. Jadi guru tasawuf ni mereka yang sudah ada pengalaman lah, ataupun mereka yang sudah ada pengalaman khibrah dalam menghayati ilmu tasawuf ni. Jadi belajar dengan mereka tu, iaitu jalan anbiya dan aulia. Yang sebenarnya jalan ahli tasawuf ni kalau diamati, sebenarnya dia merupakan jalan yang pernah yang dilalui oleh para nabi, al-anbiya, dan juga jalan yang dilalui oleh para wali, aulia. Dan iaitu jalan orang yang muqarrabin. Demikian juga jalan tu jalan yang dilalui oleh golongan muqarrabin. Siapa dia muqarrabin? Iaitu orang yang qalbu dia, hati dia dekat dengan Allah. Jiwa dia tu dekat dengan Allah. Jadi jalan ahli tasawuf ni disebut di sini sebagai jalan para nabi, jalan para wali, jalan muqarrabin. Baik, dan jalan orang yang muttaqin. Demikian juga jalan yang ditempuh oleh ahli tasawuf ni, dia juga merupakan jalan orang-orang yang bertakwa.
ataupun jadi nama lain, jalan muqarrabin, jalan muttaqin, jalan anbiya, jalan aulia, dia hak tula je, iaitu merujuk kepada penghayatan tasawuf. Dan jalan orang yang abrar. Abrar ni orang-orang yang baik lah, orang yang molek, orang-orang yang bagus dari segi ilmu, keyakinan dia, amalan dia, perjalanan hidup dia baik, abrar. Dan barang siapa tiada menjalani akan jalan ahli sufi ini, kata Syekh Besar, siapa dia yang tak menjalani, yang tak belajar dan tak cuba menghayati jalan ahli tasawuf ni, dan tiada mengambil tarekat kepada mereka itu, dan tak ambil pedoman-pedoman khusus daripada guru mereka ni, maka adalah ia telah terpedaya. Kata Syekh Abdul Samad, yang demikian ni, yang tak belajar dan menghayati tasawuf ni, yang belajar dengan ambil amalan daripada guru mereka ni, maka dikatakan sebagai terpedaya. Ni orang marah lah. Orang marah. Biasanya orang yang alim marah lah sebut gini. Tapi itulah yang disebut oleh Syekh Abdul Samad. Maksudnya ghalibnya, ini hukum ghalib. Ghalibnya kalau tidak mengaji ilmu tasawuf, cuba tak cuba nak menghayatinya, ghalibnya dia ghalibnya besar kemungkinan dia tu terlibat, termasuk di dalam guru terpedaya. Itu dia ghalibnya. Tapi tidaklah semua, cuma bahasa yang dipakai oleh Syekh Abdul Samad ni disebut secara menyeluruh je, bahawa orang yang tak mempelajari dan menghayati tasawuf dia akan terpedaya. Tapi secara tahqiqnya taklah semua gitu. Tapi ghalibnya orang tu akan terdedah ataupun ada unsur-unsur terpedaya dengan keadaan diri sendiri. Dan jikalau ia membaca kitab yang lain daripada kitab ahli sufi itu, akan 1000 kitab sekalipun dia sangat alim. Sangat alim dia ngerti, dia belajar ribuan kitab yang bukan kitab tasawuf. Ngaji kitab lain habis alim tu, tapi tak ngaji kitab tasawuf. Maka dikata oleh Syekh Abdul Samad, dia terdedah, besar kemungkinan dia terpedaya, terdedah kepada terpedaya. Kerana tiada ia lepas daripada maksiat yang seperti riak dan ujub dan takabur dan hubud dunia. Ghalibnya, kalau dia tak mengaji tasawuf dan tidak cuba mengamalkan pedoman-pedoman asal dia tu, ghalibnya tak lepas nyakit ni. Riak, ujub, takabur, hubud dunia, gila yang berlebih terhadap dunia, dia nak lagi. Anda kata, dulu saya pun muskil kok kadang gini. Ya ke? Tapi bila kita tengok amati betul kata ulama tasawuf. Kalau kita tak mengaji langsung tasawuf, tak ada asas pengetahuan pengajian-pengajian kitab-kitab tasawuf ni, tak mengaji langsung, lepas tu tak ada amalan-amalan asas sikit yang tu ghalibnya tak lepasnya, ghalibnya tak lagi nyakit ni. Kita ingat ke alim ulama tu tak ada nyakit ni? Rupanya tak juga. Kena-kena molek, kau alim kau terbaik mari nyakit ni. Na'udzubillah. Jadi dulu kita pun agak mencurigai kata-kata macam ni. Takkanlah dari nak buat nyakit ni, riak, wujud takabur, dunia ni. Tapi rupanya hari ni kita dapati pada kita, pada saya betul. Banyak yang seperti tak mengaji tasawuf. Banyak kita nampak, bukan nak kata, bukan nak ukur orang apa, tapi nampak kadang-kadang ciri-ciri ni, ada nyakit-nyakit ni. Tapi tidaklah semua. Cuma katanya kebanyakan orang tak mengaji dan juga menghayati tasawuf. Kita tengok, bukan nak kata apalah, unsur-unsur riak, unsur takabur yang timbul. Sekalipun dia orang alim, kalau dia tak mengaji kitab tasawuf. Sebab tu kita boleh tengoklah watak orang alim ni dengan watak orang alim dulu. Tengok, kalau orang hidup umur panjang sikit, ia nampak. Alim pesen zaman kita ni dengan 2-30 tahun dulu alim. Cik tengok, watak je mana jauh beza. Dan sebab apa? Orang dulu dok lari daripada kitab tasawuf.
Fiqh akidah tasawuf. Ngaji memang ngaji. Hal ni tak ada kita. Bukan kita tasawuf. Kita lain ngaji. Bak sirah lah, bak itulah, bak ni lah ngaji belaka. Tak ada ngaji kita tasawuf. Tengok watuk. Watuk sudah nampak dah. Watuk dah ada. Kita boleh cang. Saya dalam pengalaman umur kita tak macam mana, tapi kita dah tengok perubahan-perubahan ni. Satu era ketika alim ulama dulu dengan akhir-akhir ni, kita nampak lain macam. Dan kita dapati pada penelitian kita, pada pandangan kita lah, puncanya kerana pengajian. Bahawa kita tengok kalau kitab dulu, ulama dulu mesti dia mengaji ni. Hal ni kita tak tahu. Sejauh yang kita tahu tak pernah mengaji mana kita tasawuf ni. Wallahualam lah, hak jauh yang kita perhati tak mengaji mana. Bukan sekadar tak mengaji, dia anggap sesat kitab-kitab ni. Ni kitab kita mengaji ni dalam senarai jaking termasuk kitab jangan sesat ni. Jangan kejut kita kabur. Termasuk dalam senarai hitam jaking ni. Jangan sesat ni. Sesat dah sesat dengar. Kita dah selama ni kita mengaji kat mana sesat tengok kat mana-mana tu. Itu dia. Tiada ia lepas daripada maksiat seperti riya, ujub, takabur, hubud dunia. Kadang-kadang setengah orang alim tu, orang boleh buat main. Kan kata apa, saya tak nak contoh ke sesiapa dah secara dia tengok fenomena yang berlaku. Setengah yang kita faham dia mengaji, alim kan tak alim, hijau ni tapi tak mengaji tasawuf. Tak minat, tak mengaji, ataupun dia anggap tasawuf terbaliknya. Dia katakan tak mengajilah. Kita nampak ciri-ciri mudah orang cocok tu nampak sangat. Kalau kita ni fenomena umum, kita tak tuju sesiapa lah. Kadang-kadang pujian orang tu memang makan doa lalu. Makan, sangat makan. Celaan orang makan doa lalu. Jadi kalau orang cela, lain sikap. Kalau orang puji lain. Itu sebenarnya itu salah satu alamat-alamat lah kadang-kadang yang disebutkan tadi tu. Tanpa kita sedar lah. Tapi nak beritahu, paling tidak kita tahu mengaji ujub tu apa benda, riak tu apa benda. Mari perasaan tu kadang-kadang kita belajar lain sikit daripada kita tak tahu langsung. Kadang-kadang kita tahu riak, tapi mari juga kita cuba negih, itu lain. Kalau tak tahu langsung, dia tak sedar bahawa dia sedang berwatak dengan watak-watak riak. Dia tak sedar dia berwatak dengan watak-watak takabur. Dia tak sedar. Baik tak mengaji, tak tahu benda. Ataupun dia pernah mengaji dulu, lepas tu tak mengaji pasal dah. Tak ingat benda, tak ada dalam kepala dia benda gini ni. Itu dia. Dan barang sebagainya, banyak lagi lah sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam qalbu. Melainkan dengan mengambil tarekat, yakni mengambil pelajaran tasawuf lah, kepada masyayikh ahli sufi, yakni pada guru ahli tasawuf dulu, ambil belajar dengan mereka itu, ambil pedoman daripada mereka itu. Tak kira lah sama ada pengajian umum ke atau pengajian khusus ke, tak kira lah. Serta ia menjalani akan jalan mereka itu, yakni cuba mengikuti, menghayati ilmu tasawuf yang mereka ajar tu. Baik, seperti kata Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi seperti yang disebut oleh Asy'arani ni di dalam kitabnya yang bernama Masyarikul Anwaril Qudsiyah fi bayani uhud al-Muhammadiyah. Baik, apa kata dia? Qad ulima anna kulla man lam yattakhiz shaykhan yurshiduhu ila al-khuruj an hadhihi as-sifatil mazmumati fa huwa 'asin lillahi wa lirasuli sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yahtadi ila tariqatil falah bighairi shaykhin walau hafiza alfa kitabin fil ilmi. فاتخذ لك يا أخي شيخا واقبل نصحي وإياك أن تقول إن طريقة الصوفية لم يأتي بها كتاب ولا سنة فإنه كفر فإن جميع ما ذكر في أخلاق الصوفية كلها
kulluha fa inna jami'a ma zukira fi akhlaqi sufiyah kulluha akhlaqun muhammadiyah. Akhlaqun muhammadiyah perkataan itu. Sudaha wa lahmatuha minha. Baik. Artinya telah diketahui bahawasanya tiap-tiap barang siapa tiada mengambil baginya itu akan tarekat Syekh Ahli Sufi, yakni orang yang dah belajar tasawuf daripada guru ahli tasawuf, yang menunjukkan akan dia jalan yang mana guru ahli tasawuf tu mengajarkan ataupun menunjukkan cara jalan yang mengeluarkan daripada segala sifat kecelaan itu. Siapa yang tak belajar ilmu tasawuf dari guru-gurunya ni, yang mengajarkan kepada kita ni tentang cara-cara bagaimana nak melepaskan diri daripada sifat-sifat buruk ni, sifat kecelaan ini, yang ni daripada segala maksiat yang batin. Sifat-sifat buruk tu iaitu segala maksiat, tapi maksiat yang batin. Kita jangan sangka maksiat tu zahir saja, maksiat batin pun melampau, tak kurang jumlah dia. Seperti riya dan ujub dan takabur, hasad, hubud dunia, kegilaan dunia yang berlebihan lah, yang mendorong kita untuk tidak melaksanakan perintah, melanggar perintah dia dan sebagainya, melanggar perintah. Jadi kegilaan terhadap duniawi itu yang menyebabkan manusia hilang pedoman, sehingga perintah tidak dilaksanakan, larangan dilanggar dan macam-macam, dan bakhil dan barang sebagainya. Banyak lagi lah contoh-contoh sifat yang buruk ni. Maka iaitu asi bagi Allah Ta'ala. Maka orang tu dikira sebagai bermaksiat terhadap Allah. Kalau dia lock sifat-sifat buruk dalam hati dia tu tanpa dia berusaha nak mengaji, nak buang dia menurut qada yang dia mampu, dia dikira durhaka kepada Allah, dikira bermaksiat kepada Allah. Dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni durhaka kepada Allah, bermaksiat ataupun mendurhakai Allah dan juga mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebab apa? Kerana bahawasanya tiada ia dapat menunjukkan bagi jalan mengubati segala penyakitnya yang batin itu, yakni segala maksiat yang batin itu, melainkan dengan syekh ghalibnya. Manusia ni tak dapat ditunjukkan, dijelaskan tentang penyakit-penyakit qalbu ni, maksiat-maksiat yang batin ni, dan cara untuk mengikis dia tu, membuang dia tu, ghalibnya tak dapat tunjuk, jelaskan perkara ni kecuali guru ataupun syekh dan guru tasawuf ni. Dan jikalau ia hafaz 1000 kitab di dalam ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun dia merupakan alim so, menghafaz 1000 kitab, ini tamsil lah. 1000 kitab ni ibarat kata kau orang alim serba-serbi lah bab hukum-hukum ni. Dia jadi alim begitu pun, sekalipun dia alim setara itu pun, dia mungkin tak berjaya ni untuk dalam bab ni, bab untuk mengikis sifat-sifat buruk dalam kalbu dia ni, kalau dia tak mengaji dengan guru ahli-ahli tasawuf dan mengambil pedoman daripada mereka. Baik, kerana kebanyakan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, yakni kebanyakan ilmu-ilmu lain selain dari ilmu tasawuf itu, iaitu pada membicarakan hukum yang zahir juga. Ilmu-ilmu lain selain daripada ilmu tasawuf ni ghalibnya membahaskan tentang masalah-masalah hukum-hukum yang zahir sifatnya. Hukum jual beli, bukan tak molek, jangan kita salah faham pula. Sebab itu tak payah mengaji ilmu tu, tak boleh. Mengaji tak mengaji, tapi jangan tinggal ilmu tasawuf. Mengaji hukum tu memang perlu, kerana keperluan kita. Hukum masalah muamalat, macam-macam muamalat, hukum ibadah, hukum
hukum apa saja dalam kemasyarakatan kita ni banyak. Tu kena mengaji. Tasawuf dak larang, bukan saja dak larang, suruh pula mengaji. Tapi jangan tinggal ilmu tasawuf ni. Itu yang nak diberitahu. Baik, dan tiada mengetahui akan hukum batin melainkan dengan ilmu batin. Ghalibnya kita ni tak akan tahulah hukum-hukum yang berkait dengan batin kita ni kecuali ilmu dia tu, manusia ilmu dia. Dah ilmu tentang batin manusia ni ilmu apa benda? Ilmu tasawuf lah. Jadi kalau mengaji ilmu tu lah baru nampak perkara-perkara yang berkait dengan batin kita ni, iaitu ilmu tarekat. Jadi ilmu tarekat ni ilmu tasawuf lah, yang dibangsakan akan dia itu kepada ahli sufi. Yang ni tarekat perjalanan ahli sufi. Jadi apa benda perjalanan ahli sufi tu? Ahli tasawuf tu lah perjalanan ahli sufi. Baik, kerana adalah tiap-tiap ilmu itu baginya ahli yang mengetahui akan dia. Yang ni setiap ilmu tu ada ahli dia sendiri, ada kepakaran dia sendiri. Ilmu tasawuf ada kepakaran dia, ilmu fiqh dia ada kepakaran alim ulama dia tu, masing-masing ada kepakaran sendiri. Maka yang pakar dalam tasawuf ni ahli sufi. Sebab tu ulama-ulama dulu sekalipun dia ahli dalam satu perkara, bab lain yang dia tahu ada orang yang lebih ahli lagi, dia ikut orang tu. Banyak ulama-ulama. Imam Ghazali, kita tahulah kealiman dia kuat, tapi dia tahu dalam akidah tu pada pandangan, sudut pandangan dia ada yang lebih, yang dianggap lebih kukuh lagi. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dia ikut mazhab Abu Hasan Asy'ari dalam akidah, padahal dia ahli tak kurang dah. Kerana dia tahu pada pandangan dia ada yang lebih kukuh lagi. Dalam bab fiqh, Imam Ghazali, dia tahu bahawa ada yang lebih kukuh keilmuan dia tu Imam Syafi'i. Dia ikut, dia jadi bermazhab Imam Syafi'i sekalipun dia ulama besar dah. Gitu kita kena faham. Jadi setiap ilmu tu dia ada kepakaran dia, dia ada orang yang alim dalam bab. Jadi jarang sangat orang ni dia menguasai ke semua bidang, jarang. Ada, kebanyakannya dia alim bab ni, dia kurang bab ni sikit. Dia alim bab ni pula dia kurang bab ni sikit. Hak yang menguasai hampir keseluruhan tu bukan tak dok, tapi dok ramai lah. Kalau Imam Ghazali tu memang diakui dia pak tapang. Dalam bidang fiqh pun ya, bidang usuluddin pun ya, bidang tasawuf pun ya. Jarang sekali kita tengok gitu. Kebanyakannya kalau yang alim bab fiqh, bab lain dia kurang lah. Kalau dia alim bab usuluddin, bab lain dia kurang lah. Kalau dia alim bab tasawuf, bab lain dia kurang sikit lah. Baliknya gitu. Baik, maka jikalau mengaji seumur hidupmu kepada ulama ahli fiqh, nescaya tiada diajarkannya akan dikau itu melainkan akan ilmu fiqh. Jadi kalau kita mengaji ilmu fiqh sepanjang umur kita, maka ilmu fiqh lah yang ajar, tidak ajarlah ilmu tasawuf ni. InsyaAllah. Tak semalam rasa dak pukul 8 lagi semalam dah. Ni dak lagi dah, dak isyak lagi dah. Dah pukul 8 lagi Syah. 4 minit lagi. Sebab semalam kita ingat ke pukul 8 lebih, dah punya Syah dah pukul 8 lagi. Baik. Baik, apa ni? Melainkan akan ilmu fiqh dan ilmu usuluddin dan ilmu nahwu dan ilmu syarah. Jadi kalau kita mengaji dengan ulama-ulama fuqaha ni, inilah antara ilmu yang biasa diajar, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu nahwu, ilmu syarah dan sebagainya. Yakni semua ilmu-ilmu ni ditarafkan, disenaraikan sebagai ilmu-ilmu zahir lah. Dan iaitu ilmu tarekat yang batin. Adapun ilmu tarekat yang batin ni kepada masyayikh ahli sufi. Maka kepakaran ilmu tarekat yang batin ni, kepakarannya duduk siapa dia? Duduk pada guru-guru ahli sufi.
Kerana barang siapa yang menyampaikan ilmu yang zahir dan sekalian itu, barang siapa yang menyampaikan ilmu yang zahir dan sekalian itu dinamakan apa ni? Tak, nak kitab tu, kitab saya ni Peryedan. Kitab baru, kitab lama ni saya salah ni. Dinamakan hukum zahir. Mungkin perkataan tu saya dah kita ada perkataan ni, tapi ayat tu tak siku. Dinamakan hukum zahir tu jelas lah. Setengah tu ada sepetak kecil tu, sekerat perkataan gantung tu. Tak apa, kita tinggal tu sikit Baik. Maka iaitu tiada memadai bagi kamu melainkan engkau mengaji ilmu tasawuf. Maksudnya tak padang kecuali kita ngaji juga ilmu tasawuf. Maksud kalau ngaji dengan ulama-ulama fiqh saja, maka sekadar ilmu-ilmu zahir lah. Maka tak padang, tak memadai. Kena mengaji juga dengan ulama-ulama ahli sufi ni yang mengajarkan ilmu batin, ilmu tasawuf ni. Iaitu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin itu dan barang sebagainya, semua itu dianggap sebagai ilmu zahir. Padahal tiada mengaji ilmu tasawuf yang batin. Jadi dia mengaji ilmu fiqh saja, ilmu usuluddin saja dan ilmu-ilmu lain lagi yang termasuk ilmu zahir itu, tapi tak mengaji ilmu tasawuf, tak padang. Tidak memadai. Tiada mengaji ilmu tasawuf yang batin itu, iaitu ilmu tasawuf, yakni ilmu tarekat ahli sufi kepada ulama ahli tasawuf, nescaya jadi fasik. Jadi kalau dia mengaji ilmu zahir saja, dalam masa yang sama dia tak mengaji, dia tinggalkan pengajian ilmu tasawuf daripada gugur ilmu tasawuf, dia akan jadi fasik. Kok mana dia jadi fasik tu? Nanti kita akan terangkan pada kuliah-kuliah yang akan datang lah. Kenapa, macam mana orang yang ngaji ilmu zahir saja ni, tak ngaji tasawuf, dia boleh jadi fasik? Payah kita nak terima tu. Nanti kita tengok kok mana dia jadi fasik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.